Kita intro dulu. Tapi tuan-tuan sekalian, saya tahu sebenarnya kalau ikutkan tawaran manifesto, ada 35 tawaran yang utama daripada 112 tawaran yang telah diberikan. 7 tunjang, 25 pendekatan. Tetapi saya bukan nak cerita tentang tawaran-tawaran itu. Bak kata Naim tadi, pengurusi majlis kita, saya telah diamanahkan untuk membawakan kepada anda tentang berita-berita buruk. Membawakan kepada anda tentang perkara-perkara yang sedap yang telah berlaku dan boleh berlaku lagi sekiranya kalau Pakatan Harapan mentadbir Selangor selepas 12 Ogos ini, na'udzubillah, dan sekiranya Aminul Syari masih lagi kekal sebagai Menteri Besar Selangor, na'udzubillah, selepas tarikh 12 Ogos. Saya nak bawakan satu premis jadi kepada anda pada malam ini. Semua apa yang saya ceritakan pada malam ini ialah berkisarkan kepada satu pernyataan. Apa guna negeri kaya sekiranya? Itu saya premis. Apa guna negeri kaya sekiranya? Kenapa saya guna perkataan apa guna negeri kaya? Selangor ini negeri kaya, tuan-tuan. Kalau anda biasa berdebat dengan anak-anak papa ni panggilan manja saya kepada penyokong kerajaan Pakatan Harapan. Sebab kalau panggil mereka walanon, mereka marah. Kalau panggil mereka waliwat, lagi mereka marah. Tapi rakan baik saya, YB Viral, dia on the way ke sini, dia pun selalu panggil waliwat, waliwati. Saya ni baik hati lagi, tuan-tuan. Saya tarbiah PAS. Rasa macam tak seronok panggil orang benda-benda macam tu. Jadi saya panggil diorang anak-anak papa. Tak apalah, manja sikit kan anak-anak papa. Itu pun diorang marah juga masalah. Panggil saya walaon. Tak apa, walaon pun tak apa sebab saya walak, tak ada masalah. Tapi walak-walak aku pun kadang-kadang kalau beri kata Malaysia Bahal dulu pun aku rasa agak sama je. Tapi tak apa, itu cerita lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa saya katakan Selangor ini negeri kaya? Kerana betul, Selangor ini adalah negeri yang paling kaya dekat Malaysia. Itu fakta. Tetapi satu benda yang saya nak betulkan, Selangor ini kaya bukan sejak Pakatan Harapan mentadbir. Selangor ini kaya sejak sebelum kebanyakan daripada kita ini lahir pun sebenarnya. Sebelum Puan Khairul Nadiah lahir, Selangor dah kaya. Sebelum saya kenal susu botol, Selangor dah kaya. Sebelum Tuan Haji ni dapat isteri, Selangor dah kaya. Campak isteri tu campak dia benda tu. Janganlah Aidil. Relax, tenang. Ke ada hadiah tambah lagi? Tak ada. Okey, tak apa. Betul, Selangor ini memang dah kaya. Kenapa Selangor kaya? Sejarah telah membuktikan Selangor ini menjadi pusat kepada pembangunan biji timah. Selangor ini dekat dengan pelabuhan yang besar dekat negara ini. Selangor ini juga merupakan laluan utama ketika melalui Selat Melaka. Ya, kita memang ada negeri-negeri selat. Kita ada Pulau Pinang, kita ada Melaka dan juga kita ada Singapura sebagai negeri-negeri selat. Di mana negeri-negeri selat ini adalah tempat persinggahan kapal-kapal yang melalui selat yang paling sibuk dekat dunia, iaitu Selat Melaka. Tetapi Selangor merupakan the center of attention sebab kedudukannya sangat-sangat strategik. Dia tidak terlalu ke bawah, dia tak terlalu ke atas, dia ngam-ngam kat tengah-tengah. Jadi kerana itulah ketika Selangor telah dibuka pada penghujung 1660-an, dan kemudian pada 17 lebih dibangunkan betul-betul sebagai negeri pelombongan, Selangor telah mula mengurak langkah sebagai negeri kaya from that point on. Dan benda ini selepas merdeka, Selangor tidak pernah ditadbir selain daripada kerajaan Barisan Nasional. Beberapa menteri besar mereka yang legend-legend seperti Datuk Hormat Rafi'i, iaitu atuk kepada sahabat saya dekat satu sekolah dulu. Kemudian kita ada Datuk Ahmad Ghazali, Harun Idris, Allahyarham. Kita ada menteri besar Selangor yang paling decorated, iaitu Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib. Kebanyakan daripada kita ini membesar zaman dia. Termasuklah saya sendiri. Saya kenal beliau dengan baik. Saya kenal anak-anak beliau sebab satu universiti kan. Dan saya juga kenal keluarga beliau lah senang cerita. And then kemudian kita beralih kepada zaman Awasan Omar yang menggantikan sementara Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib selepas isu tahun 1999. Kemudian bertukar pula kepada Khair Toyo. Dan kemudian bertukar kepada Menteri Besar Selangor yang paling berjaya dalam sejarah, iaitu Allahyarham Tan Sri Khalid Ibrahim melalui Pakatan Rakyat. Ketika dalam Pakatan Rakyat lah tuan-tuan sekalian, Selangor mengecap kemakmuran dan kesejahteraan serta kebajikan yang sangat-sangat luar biasa. Ketika itulah kita diperkenalkan dengan satu konsep yang begitu asing kepada rakyat Selangor pada ketika itu, iaitu air percuma 20 meter padu, tak kira hang siapa, hang rakyat Selangor, hang dapat. Pada ketika itu, masa itu siapa bayar bil air? Tak ada siapa, termasuklah saya. Yelah, free manjang nak bayar apa? Melainkanlah kalau kita mandi dekat rumah tu macam kita mandi dekat swimming pool. Ya, itu kita bayar. Kemudian Tan Sri Khalid juga telah memperkenalkan banyak agenda, terutamanya oleh Exco PAS seperti Dr. Halimah Ali
yang memperkenalkan James, di mana dalam James itu kita dapat saksikan buat kali pertama seumur hidup dekat mana-mana tempat negara ini, sambutan Hari Merdeka dan juga Tahun Baru Masihi disambut bukan dengan konsert yang lalai, bukan dengan konsert yang lara, tetapi disambut dengan ceramah-ceramah agama. Ustaz Azhar Idrus panggil Syekh Ali As-Sabuni. Puan hati betul. Saya ada masa itu. Saya ada pada ketika Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahawa dekat Malaysia, negara kamu sangat beruntung kerana ada satu ulama yang zahar, iaitu Ustaz Azhar Idrus. Saya ada masa itu. Tetapi kemudian Tan Sri Khalid telah dijatuhkan dengan cara yang jijik, lagi hina, lagi kurang ajar, melalui penipuan-penipuan, fitnah-fitnah, langkah kejam yang hanya bertujuan untuk melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor. For some reason dia nak jadi MB Selangor, padahal Tan Sri Khalid Ibrahim tidak pernah cacat dan cela dalam menjalankan tanggungjawab beliau. Tetapi ditukarkan dan direkayasa 91 muka surat fitnah yang akhirnya terbukti dekat mahkamah fitnah itu ialah fitnah. Siapa arkiteknya? Menteri Dalam Negeri yang sekarang ini, tuan-tuan. Jangan saman saya, itu fakta, and you know it. Siapa lagi arkiteknya? Rafizi Ramli. Dan ramai lagi arkitek-arkitek yang menjatuhkan kerajaan Tan Sri Khalid Ibrahim, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tetapi siapa yang mempertahankan kerajaan Selangor pada ketika itu? 4 orang eskopas yang masih kekal sebagai esko. Kalau tidak kerana 4 eskopas yang kekal setia dengan Tan Sri Khalid, kerajaan negeri Selangor dah lama tumbang pada ketika itu, dan kita akan mendapati satu kerajaan yang turmoil. Saya cerita sejarah sebab apa tahu? Tanpa belakang tak akan ada di depan. Tetapi bab kata orang tua-tua, jangan pandang belakang. Dan lebih teruk lagi, minta maaf, pakcik-pakcik, makcik-makcik, jangan main belakang. Dan belakang tu jangan gelak lah. Jangan macam tu bang, berbahaya. Itu kisahnya. Tetapi tak apalah, nasi sudah menjadi bubur, bubur tak boleh jadi nasi balik. Walaupun cuba dimasak menggunakan kuali, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, macam mana kita tahu, 3 November 2014 telah dilucutkan gelaran Datuk Seri beliau oleh Sultan Selangor. Kerana Sultan Selangor bertitah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan satu benda yang biadab terhadap baginda. Ini fakta. Kemudian macam mana kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim ke penjara sebab kalah perbicaraan pada ketika itu. Kemudian Datuk Seri lah sebenarnya, Wan Azizah, Wan Ismail bertanding di Kajang dan menang. Tetapi oleh kerana itu, kita tahu juga apa yang terjadi. Selangor, PAS Selangor telah bertindak mengikut titah tuanku, mengemukakan 3 nama, dan naiklah Datuk Seri Azmin Ali. Mula-mula Azmin naik, saya cakap terus terang, saya risau. Sebab saya takut dia akan meneruskan agenda, dia akan mematahkan agenda-agenda Tan Sri Khalid dan meneruskan agenda-agenda peribadi beliau. Rupanya tidak. Azmin meneruskan agenda-agenda Tan Sri Khalid. Air percuma dikekalkan. Segala tawaran-tawaran yang pernah diberikan oleh esko-esko PAS itu dikekalkan. Kemudian beliau memperkenalkan juga bas Smart Selangor, bas percuma tu, yang lalu depan rumah tuan-tuan sekarang ni, yang percuma, sampai sekarang ada. So yang itu Kerajaan Pakatan Harapan 2018 tak boleh nak claim. Sebab semua itu adalah legasi Tan Sri Khalid Ibrahim dan juga Azmin Ali. Ini adalah fakta, tuan-tuan sekalian. Boleh cek balik sejarah, boleh buka balik Google Archive. Sekarang semua Google je, takat-takat totek dapat jumpa dah. Kan? Kita bukan tidak benar pun, hafal Google. Itu kisahnya. Okey, kita balik ke zaman sekarang. Anak-anak papa selalu mendakwa Amiruddin Syari merupakan menteri besar yang cool. Saya tak nak kata buruk pasal peribadi Amiruddin, sebab saya bukan jenis macam itu. Beliau adalah sahabat saya, sahabat isteri saya juga, kerana mereka adalah satu universiti. Nak betul lebih tak boleh masalahnya. Dan kami sebaya sebenarnya, saya dengan Amiruddin. Kan, sebab itulah kami duduk sama kecil, sama handsome. Bak kata Sanusi, sama-sama tak cukup inci. Tak terasa pun tak cukup inci betul pun dah bantut masalahnya. Tapi tak apa, macam selalu saya kata, badan saya pendek, akal saya panjang. Tu dia. Okey, mengumumkan ketibaan sahabat-sahabat saya. Abang Zam Yahya, YB Viral, saya punya analis Saudara Richard, dan ramai lagi insyaAllah. Malam ni dia cek ucapan saya pula. Itu saya cek ucapan dia.
Tapi tak apa, saya tidak akan segarang YB Viral. Sebab saya tidak ada misai setebal dia. Kita sambung cerita tuan-tuan. Malam ini saya diamanahkan untuk menceritakan what is wrong with Selangor today. Dan kalau anda menonton video-video saya, video-video YB Viral dan video-video rakan-rakan kami, anda akan mengetahui jawapannya. Tetapi saya akan ceritakan juga serba sedikit. Saya telah dinasihatkan jangan cerita lebih-lebih sangat kerana ianya akan jadi anti climax untuk malam besok. Kita ambil teaser. Macam tengok wayang ada KZ, kan? Tengok wayang tengok KZ, ada 3 KZ dalam menyumpah. Bila wayang nak start masalahnya? Tak apa, kita cerita yang KZ dulu. Sebab itu saya mulakan kita menceramah ini dengan satu persoalan. Apa guna negeri kaya sekiranya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam saya katakan tadi, Selangor ialah negeri yang kaya, sangat kaya. Reserve negeri ini begitu banyak. Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, selalu berbangga tuan-tuan. Dia kata reserve negeri adalah sangat-sangat tinggi, 3 bilion lebih. Kau percaya lu? Kan lain macam. Tetapi saya nak tanya satu soalan. Saya perlukan seorang penonton untuk bantu saya. Ni best. Saya nak tuan, yang geng-geng WBR tak apa, dia akan jawab benda betul. Saya nak penonton yang ni. Saya nak tanya adik nikang, tak ke bapak sebelah, tak ke mana bapak yang tak jadi. Okey, saya nak tanya Puan Khairin Nadia lah. Kita ambil orang yang senang dekat. Okey, Puan Khairin Nadia. Puan ialah seorang parent, betul? Ada suami, ada anak, 3 orang nak masuk padang pugut tu, kan? InsyaAllah Puan akan beranak pada 17 hari bulan Ogos. Sempat dapat 500. Okey. Walaupun terajak 3 hari, tapi sempat dapat 500. Okey. Puan ialah parent dengan suami ialah parent. Puan gaji katalah, saya ambil pukul rata gaji katalah 4,000. Contoh. Suami kata gaji 4,000 juga, RM8,000, betul? Alright. Kita ambil contoh lah Tapi saya tahu puan ni T20 tersakiti, saya tahu. Okey. Saya pun T20 tersakiti. Nama T20 tapi tersakiti. Sedih I tahu. Alright. Puan gaji 4,000, suami gaji 4,000. Kereta katalah bayar lebih kurang dalam. Okey, kita ambil 2 biji kereta. Sebiji kereta 1,000, 2 biji kereta 2,000. Rumah gedebak-gedebuk katalah dalam 1,500. Contoh, plus minus. Sini mana dapat 1,500? Tak dapat. Sini 2,000 pada cikai pun. Kan? Nama je, walaupun rumah lama, 2,000 juga sebulan. Okey, dah 4,000 kat situ dah. And then kemudian gedebak-gedebuk bayar api, air, internet, estro kalau ada. And then kemudian nursery anak-anak, jaga hantar budak-budak, yuran tadika, and then kemudian makan minum, duit minyak semua gedebak-gedebuk. Okey, katalah ada baki gaji you all RM1,000. 1,000 itu dah tolak ngam-ngam perbelanjaan wajib. Alright. Simpan 1,000 tu dalam bank. Okey. Bukan 1,000 lah. 1,500 lah, 1,500. Banyak sikit. 1,500 simpan dalam bank. Tengok-tengok anak cakap dengan Puan Nadia. Dia panggil mak ke, umi ke, mami ke? Bonda. Lagi luar biasa. Bonda tu baginya. Lain macam you. Alright. Bonda. Jomlah bonda kita pergi dekat Legoland. Trinit ambil Legoland. Tengok-tengok Puan Nadia kata, tak nak. Tak boleh. Membazir. Belajar. Tengok-tengok anak datang lagi. Bonda nak beli paperboard baru Mekamato. Kan anak-anak kawan-kawan semua pakai Mekamato. Kita pula paperboard kotor. Tak boleh. Bazir. Bonda nak beli beg sekolah Skittles. Smiggles. Tengok. Punyalah aku tak beli beg untuk anak aku kan. Tak boleh. Mahal sangat. Padahal duit ada 1,500 tiap bulan simpan. Tiap-tiap bulan simpan 1,500. Setahun berapa? Dah 18,000, betul? Right. Bab matematik insyaAllah saya power. 18,000 simpan sebulan. Campur interest kalau dia simpan dekat for example ASB dapat 5% interest. Gedebak-gedebuk dividend. Gedebak-gedebuk okey campurlah dalam 18 tinggal 6 dapat 9,900. Okey lebih kurang dekat 19,000. Tiap-tiap tahun kumpul duit. Anak minta bercuti tak bagi. Anak minta beli baju baru tak bagi. Anak nak pergi rombongan sekolah minta RM20, cikgu minta tak bagi. Anak minta paperboard baru tak bagi. Anak minta mami, bonda sekali-sekala tolong bawa makan dekat Menate. Nak try makan wagyu. Lepas tu bonda pun cakap wak lu. Padahal bonda banyak duit. Adakah puan dan juga suami bukan mak bapak yang baik?
Tak baik sebenarnya sebab kedekut dengan anak. Semua tahu keberkatan dalam satu rumah tangga yang kita tidak kedekut dengan ahli keluarga. Seorang suami akan berkat rezekinya kalau tak kedekut dengan isteri. Mak bapa akan berkat isterinya kalau tak kedekut dengan anak. Tetapi kalau menteri besar kedekut dengan rakyat, apa cerita? Oh, nak ke situ. Jangan. Padahal kekayaan negeri ini juga termasuk hasil cukai. Cukai pintu, cukai tanah, cukai itu, cukai ini. Nasib baik tak ada cukai bini banyak. Kalau tak, aku kena bayar banyak. Tetapi hasil cukai itu tiap-tiap bulan dapat ke kerajaan negeri. Apa hasil pada kita? Dekat Sri Gombak, paip pecah setiap bulan. Dekat Prima, minta maaf. Sri Gombak apa sebenarnya? Mingguan. Setiap bulan, hampir setiap minggu pecah. Rakan saya Iqbal Ibrahim buat laporan. Baru datang dekat nak pilihan negeri, baru nak repair. Tuan-tuan tahu tak, dekat Selangor ini ada 6,000 kilometer paip yang sudah usang, yang sudah uzur dan perlu ditukar, tapi tak tukar-tukar, menyebabkan tuan-tuan tiap-tiap bulan confirm ada masalah air. Benar. Tapi negeri kaya. Syabas tiap-tiap bulan, tiap-tiap kali untung 20 bilion, 30 bilion Syabas punya untung. Tetapi kenapa tak nak tukar piping? Oi, kutuk Kelantan. Kelantan air gas tarik. Kelantan air kotor, tak ada air. Masalah air kat Kelantan persembang. Kelantan ada 8,000 lebih kilometer pipe tak bertukar. Tetapi Kelantan dinafikan peruntukan selama 30 tahun lebih. Dan air Kelantan Sdn Bhd tidak sekaya Syabas. Dan Kelantan bukan negeri perindustrian. Kelantan tak kaya macam Selangor. Geographically, Kelantan ketinggalan. Dulu buat highway LPG potong dekat Kuala Terengganu, tak pergi ke Kelantan. Sekarang inilah zaman Najib. Terima kasih Dr. Najib. Pujilah sikit orang tua tu. Terima kasih bosku. Kerana dia punya idea ECRL, kita akan menyaksikan adalah train pergi ke Kelantan. Boleh boost ekonomi sikit. Kalau tak, sampai ke sudah nak pergi Kelantan, masuk LPT, berhenti Kuala Terengganu, masuk Ikut Jalan Dalam. Itu pun korang nak kata Kelantan mundur. Kelantan mundur. Kelantan mundur kerana selama ini mereka ini dipaksa untuk mundur. Berbalik pada Selangor. Selangor kaya, hebat, luar biasa, menjadi tempat idaman. Semua orang luar Kelantan datang ke Selangor mencari kerja. Orang Johor datang Selangor mencari kerja. Bahkan orang luar dari negara Malaysia, orang Bangladesh, Indonesia datang ke Selangor cari kerja. Tetapi apa guna negeri kaya kalau hasil itu tidak perlukan kepada rakyat? Tadi Naim ada menyebut tentang tawaran PN Best untuk meningkatkan elok imam RM1,700, Bilal RM800, Siap dan Nazir RM600 setiap seorang. Anda tahu tak? Saya nak ucapkan terima kasih pada YB Vara dan tim mendedahkan betapa peruntukan daripada kerajaan negeri Selangor untuk Jabatan Agama Islam Selangor makin berkurang di bawah Amiruddin Syari. Zaman Azmin at least lah banyak. Zaman apa tu Amiruddin makin kurang. Dan peruntukan ini pecah dua tuan-tuan. Pengurusan pembangunan, pengurusan bayar gaji, pembangunan bina masjid baru, bina rumah ibadat baru, bina prasarana baru, kan? Umat Islam Selangor makin bertambah, seorang dalam perut. On the way. Tetapi umat makin bertambah, peruntukan makin berkurang. Celah mana kau? Sepatutnya umat makin bertambah, pendapatan makin bertambah, peruntukan makin dibanyakkan. Ni umat makin bertambah, peruntukan makin kurang. Ini yang dalam perut bang, yang tiba-tiba keluar daripada atas langit masuk ke Malaysia ni, tiba-tiba datang kat Selangor. Itu tak ambil sendiri lagi. Betul tak? Sebab itulah imam-imam tolong benarkan kata-kata saya ini. 6 bulan anda punya elon sangkut. Betul? Elon anda 6 bulan sekali baru dapat. Kerana apa? Peruntukan tak sampai, peruntukan tak cukup dan sebagainya. Nak menyelenggara masjid surau bukan murah tuan-tuan. Bil api je berapa? Bil air je berapa? Sebab itulah dekat masjid surau, tiap sudut dia tempal jimatkan api, jimatkan air. Sebab duit bil mahal gila tuan-tuan. Nak harapkan sedekah daripada masjid, nak harapkan sedekah tu jemaah, belum tentu mencukupi. Masjid Raya pernah kena potong air. Ya, masjid saya pernah potong air. Kalau tak boleh jangan kena potong air masjid sayang. Habis jemaah nak solat pakai ambil wudu pakai apa? Tayamum. Kami wudu pakai niat. Tak ada subsidi. Ini masalah yang tengah berlaku. Apa guna negeri kaya kalau peruntukan untuk Jabatan Agama Islam makin berkurang? Yang jadi mangsa siapa? Kita juga.
Apa guna negeri kaya? Ni lagi best. Apa guna negeri kaya, tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya kita ingin seolah-olahnya macam merempat dekat tanah kita sendiri? Saya nak tanya dekat sini, ini orang otai-otai, sepatutnya otai-otai rumah sendiri. Saya nak tanya anak-anak muda lah, ataupun siapa dia jawab. Siapakah sini yang menyewa? Saya. Yang menyewa, yang tak ada tanah sendiri kat Selangor ni, yang bukan rumah sendiri kat Selangor ni. Selayang ini kawasan lama. Sepatutnya anda semua ini pemilik rumah. Kalau kawasan baru macam Puncak Alam, fine. Kalau kawasan baru macam dekat contohnya Salak Tinggi, fine. Tetapi ini kawasan lama. Rumah semua rumah zaman Tok Kadok dah bina dah. Sepatutnya rumah itu rumah anda semua. Tapi kenapa masih ada ramai yang menyewa? Ini cerita kawasan pinggir bandar, tengah-tengah bandar, dekat Petaling, dekat Seputih, Seputih KL, sorry. Seputih campur dulu sebenarnya. Dekat Ampang, dekat Petaling Jaya, even dekat Gombak pun, tuan-tuan. Saya adalah anak jati Gombak dan saya menyewa sampai sekarang. Kesian aku totak, 2 bini tapi menyewa. Sebab apa? Sebab rumah yang dibina adalah rumah mampu tengok, bukan rumah mampu milik. Tanah dekat Selangor ini, kita tak nak salahkan orang kata valuer lah. Valuer ni memang kerja dia value tanah. Dan dia punya value tanah, tuan-tuan. Okey, ni rumah ni. Lagi 3 km ada stesen LRT. Okey, naik 10%. Dekat tu ada stesen bas, naik lagi 10%. Dekat dengan NSK, naik lagi 10%. Dekat dengan prasarana, naik 10%. Padahal jalan depan sana, bas yang berselisih pun mengucap banyak kali. Betul tak? Ni jalan depan ni. Kata kalau bas interkota, weh, kasihnya. Dia PKM punya bas dengan katalah bas sekolah. Pasti daripada berselisih kat sini. Dua-dua pemandu bas tu mengucap dulu dah. Sebab takut belaga. Ini prasarana yang berlaku. Tetapi kenapa harga rumah si mahal? Apa Nadia? Sini rumah berapa rate? 800,000. 800,000 800. Tak kurang 700 lah. 700-800,000 untuk rumah yang memang style lama. Kebanyakan rumah sini ada rumah 2 bilik ataupun 3 bilik yang sangat-sangat sempit. Betul? 800,000. Dekat Gombak, Taman Melewah, kita bercontoh. Taman Melewah rumah setingkat 700,000. Setingkat 2 bilik setengah. Bilik ketiga tu kecil je. Anak aku pun tengok bilik tu, tak naklah kecil. Ini hakikat dekat Selangor. Kita rakyat merempat dekat negeri sendiri. Dekat Kelantan ni kutuk-kutuk tu, negeri miskin, negeri mundur, whatsoever. Penduduk sana bang, tanah sendiri belaka. Saya nak umpamakan mudah saja, tuan-tuan. Kita pakai Mercedes baru, kawan tu pakai Protosaga bobok tahun 87. Tapi kita Mercedes hutang 9 tahun. 4 tahun dengan agility care, 5 tahun lagi dekat bank. Agility care murah sikit, dia murah 10%. Dekat kereta yang Saka bawa ni dah habis bayar pada tahun 1990. Dia kata kita apa tahu? Engkau kereta mahal tapi kereta aku buruk, geran di tangan bang. Nampak tak kat situ? Janji geran di tangan. Ini hakikat, tuan-tuan. This is the fact that we have to face them. Ini masalahnya. Dan dalam masa yang sama juga, tuan-tuan sekalian, ini satu masalah. Yang ini insya-Allah YB Valley mungkin akan ulas, mungkin tidak. Kalau tak, YB Viral akan attack besok. Mengumumkan ketiban Kadayang Kuintan belakang tu. Tolong jangan minta Kadayang nyanyi. Tekak dia dah suara dah. Dia nak tolong jaga suara untuk berucap pada malam besok dekat Bangi. Tadi dia bantai dah karaoke dengan aku dekat studio ni. Okey, sambung cerita. David Spider. Siapa aku? David Spider dia. Tahu tak projek rumah Selangorku? Tahu kan? Rumah Selangorku. Baru-baru ini YB Viral dan tim telah menerjah satu projek rumah Selangorku dekat Morik Bay Resort yang 2-3 tahun terbengkalai. Tapi pembeli-pembelinya, yang kebanyakan pembeli itu adalah pembeli first timer, dah bayar bulan-bulan dekat bank. Rumah tak siap-siap, lalang penuh. Itu yang berlaku. Dan ini bukan satu-satu tempat yang berlaku. Banyak sekali apa tu benda-benda yang telah dilaporkan kepada kami. Kami tak sempat, tuan-tuan. Boleh tanya sahabat-sahabat saya kat sini, berapa banyakkah benda aduan-aduan yang telah diberikan kepada kami untuk kami siasat dan kami dedahkan? Kami tak sempat, banyak sangat. Lepas satu-satu. Belum saya cerita tentang Sungai Tua punya masalah. Penempatan sementara 23 tahun tidak diberikan tempat yang tetap. Geran tak ada, apa tak ada. Penempatan sementara, rumah panjang, PPRT dekat situ.
And then tolong cerita lagi tentang Taman Sungai Sirih yang baru-baru ini heboh berkenaan dengan pemindahan penduduk-penduduk di situ akibat jajaran ECRL. Belum cerita tentang Sungai Rumput, belum cerita tentang Allahu Akbar. Kalau aku cerita satu persatu tuan-tuan, Haji Zaidi dia akan kena camah pukul 2 pagi nanti. Banyak sangat sebenarnya. Too much. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian, saya tidak mengkritik peribadi sesiapa. Saya cuma menengahkan tentang masalah-masalah yang memang berlaku dekat negeri merah kuning kebanggaan kita ini tuan-tuan. Tetapi setakat bangga dengan merah kuning, merah kuning lambang kebanggaan. Apa guna bangga dengan merah kuning? Apa guna bangga negeri kaya sekiranya rakyat berempat di tanah sendiri? Kerana itulah tuan-tuan sekalian, saya cakap terus terang, saya tidak boleh bercakap bagi pihak Perikatan Nasional. Saya tidak boleh berkata, oh Perikatan Nasional pegang Selangor, everything will be just fine. Tidak. Kita tidak tahu. Tetapi kita yakin berdasarkan kepada pengalaman mereka mentadbir negara ini ketika zaman COVID-19. Pada ketika itu semua kita susah tuan-tuan. Tak boleh keluar rumah, terpaksa tak boleh keluar rumah kerana masalah pandemik. Kalau keluar rumah berkemungkinan kita mati. Tetapi masa itu negara kita diiktiraf di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin, abah kita, sebagai antara negara yang mempunyai pengawalan dan juga prosedur-prosedur COVID-19 yang terbaik di dunia ini. Itu fakta tuan-tuan sekalian. Nothing but facts. Kerana itulah kita yakin, kita nampak kredibiliti Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai seorang yang sangat-sangat berjiwa rakyat. Ya, fine, dia baca PDF, dia berucap baca PDF, tengok prompter. So what? Apa masalah kalau dia baca PDF? Apa masalah baru baca kertas? Daripada kau bucat tanpa skrip, tapi lepas tu saya ulang. Kau punya ulang 2007 sampai 2023, tak ulang-ulang ni masalahnya. Apa guna kalau tak baca teks, apa tu boleh baca ikut skrip, apa tu baca berucap tak pakai skrip, tak pakai prompter. Lepas tu kerajaan ni kerajaan kami, maka ikut suka hati kami lah. Apa gunanya? Minta maaf, malam ini saya rasa penonton-penonton saya dekat TikTok, dan mungkin anda semua first time tengok saya keras seperti ini. Tetapi keras saya bersebab Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja sanggah. Bukan raja Sultan Selangor, tidak. Ini adalah perumpamaan. Kalau dijanjikan kata 3 hari yang tak pasal-pasal 3 pagi kita tangkap. Sebab kita berbicara tentang rakyat tuan-tuan. Ini adalah pemerintahan demokrasi. Kerajaan kita kerajaan demokrasi. Demokrasi itu datangnya daripada perkataan Greek yang bermaksud pemerintahan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Kita bos. Kita bayar cukai, mengumumkan ketibaan kita punya calon, dan bakal YB sekali lagi Tuan Haji Zaidi Khalid. Tiba-tiba aku rasa tua bila Haji Zaidi lagi masalahnya. Haji Zaidi nampak lagi muda dari saya. Dan saya akan memendekkan ucapan saya 5 minit lagi sebab saya bagi ruang kepada Tuan Haji Zaidi untuk berucap. Because you are here for him, not for me. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sambung perbahasan kita sebenarnya. Bila kita berbicara tentang kebincangan, ya kita boleh banyak cerita kebincangan. Tetapi saya yakin kerajaan yang diterajui oleh PAS Perikatan Nasional bukan sebab kerajaan yang mencari salah. Itu belum saya cerita tentang isu yang besar, yang mungkin anda rasa macam, weh besar sangat isu ni, tak terjangkau di akal. Macam isu SMG, Selangor Maritime Gateway. Yang itu saya tak nak sentuh. Sebab benda itu ialah benda yang patut disentuh oleh orang-orang macam Haji Zaidi. Tugas saya ialah mendedahkan, menanyakan soalan-soalan yang patut ditanya. Tetapi tugas saya lebih besar tuan-tuan sekalian ialah membawa suara anda semua. Dekat Selayang ini pun tuan-tuan ada banyak problem. Masalah perparitan, berapa banyak kawasan banjir belakang? Hujan banjir. Belum cerita tentang pendatang asing tanpa izin yang lambat dekat NSK sana tu, dekat Pasar Burung Sayang, yang sampai sekarang tak selesai. Belum cerita tentang anjing-anjing liar yang terutamanya banyak dekat kawasan Pasar Burung Baru. Lama-lama anjing liar kat situ, 3 ekor aku sepak dah itu. Serius, saya sepak anjing liar tu. Datang dekat, masa tu saya pernah pergi ke situ nak flying kick sekekor, tengah jam buntut sekekor, lagi sekekor lagi. Sebab saya tengah main sepak anjing liar dekat banting. So
Biasalah. Kemudian kita ada masalah apa lagi? Masalah yang paling besar bagi semua penduduk di sini, apa dia? Kos sara hidup. Cuma masalah kos sara hidup tuan-tuan sekalian ialah masalah berkaitan dengan federal. Masalah berkaitan dengan pusat. Tetapi sekurang-kurangnya bila kita dapat sebuah kerajaan negeri yang mengutamakan kebajikan rakyat, kita dapat mengurangkan sedikit beban yang kita tanggung. InsyaAllah kita dapatlah lebihan untuk cover balik kos sara hidup kita yang semakin tinggi ini. Yang ini tuan-tuan sekalian, kos sara hidup ini satu masalah yang sangat-sangat mencengkam. Benda yang sangat bermain di fikiran kita. Macam contoh akak yang pakai spek. Nama akak siapa kak? Rizan. Kak Rizan Ya. Okey, akak selalu kalau beli baja dapur, dulu-dulu berapa kak? Tak ada dulu lah, tahun lepas. Tahun lepas. Sebulan berapa kak? Ke sekali keluar berapa? Sekali keluar berapa? Saya belanja 4 bulan. Baik bulan, abang sebulan berapa kak? Bulan kalau dulu 300, sekarang tak dapat dah 500, maksud separuh lah. 300 tak akan beli apa kak? Beras 3 butir ke apa kak? Hanya barang-barang kering dapur lah. Barang-barang ke dapur lah. Tak termasuk barang basah. Betul, barang basah sikit lah. Dan tak termasuk barang basah. Tak termasuk. Kalau termasuk barang basah berapa kak? Basah pun okey kak, saya tahu. Yalah, maksudnya 600-700 juga lah. 600-700 dulu? Harian. Dulu, sekarang tak Sekarang? dapat, tak dapat lah. Kira kalau akak belanja sebulan tu macam gaji sebulan lah kiranya? Betul. Okey. Maknanya akak gaji berapa kak kalau kerja? Suri rumah je. Suri rumah, maknanya akak telah menghabiskan duit lelaki akak, duit bulan gaji akak tu makan. Tapi tak apa, dia juga nak makan masalahnya. Yalah, betul. Macam mana? Kita selalu kagak call akak cakap gurau-gurau malam. Betul tuan-tuan, bayangkan satu keluarga, sorry berapa dua isi rumah kak? 5 beranak. Li- Sekarang anak-anak dah kahwin 7 lah. Dua? 7 dengan 7. menantu lah. Satu tifusal dua sap. Satu tifusal ada 2 simpanan. Kira isi rumah akak sekarang ni. Tu dekat RM700 pada zaman 2022. Sekarang ini 1000 tu cikai-cikai je kak. Ayam potong berapa kak akak beli? Sebab kalau ikutkan Jekong kak, dia suruh potong 28 kak. Dia suruh potong 28 dan bahkan dia doktor kursi yang potong 28 tu pun satu hari, satu ketul tu makan 3 hari kak. Ambil bau 2 hari, curik sikit 2 hari, kali ketiga makan. Bau regimat ayam sebulan kak. Sedih kak. Okey, ini tanya orang perempuan. Kenapa tanya orang perempuan? Orang perempuan selalu beli barang dapur. Betul? Orang lelaki selalu menghabiskan barang dapur. Orang perempuan selalu beli dapur. Tapi bab kata orang lelaki lah, beras kita beli bang, betul? Beras kita beli kan? Tapi YB lain. YB bukan beli beras lagi dah. Segala benda YB beli. No problem. Tapi ini realiti dia tuan-tuan sekalian. This is the reality that we have to face on every single day. Setiap hari kita kena hadap benda ini. Tadi saya tertengok satu VTT tuan-tuan. Rungutan peniaga-peniaga dekat Pasar Borong Semenyih. Dia kata kepada mana kami nak mengadu? Kerajaan negeri tak ada dengar cakap kami. Betul? Siapa nak mengadu? Sudahnya saya juga, Wibara juga di tempat korang mengadu. So kita dedahkan benda ini. Lepas tu datang dekat kementerian kata, mana ada, kita kawal barang. Barang kita kawal, kita kawal harga dia. Ayam kita kawal, ikan kita kawal. Memanglah barang kita kawal. Kau kawal, barang yang tak kawal tapi perlu. Lampin budak, susu budak. Saya ada 2 anak yang makan lampin ni kak. Oi, satu lampin dulu. Okey, tahun lepas lampin RM30 standard. Sekarang ini RM40 lebih. Nangis kak. Kalau lah pampers tu dikumpul balik jual tak apa, buat baja. Kita dapat. Mengapa boreh masalahnya? Cuba minta orang bijak pandai tolong reka jap baja komposit daripada najis budak. InsyaAllah kita boleh pada buntul dengan tu. Lega sikit boleh paper banyak-banyak. Tapi masalah tak boleh. Susu budak bang mahal mana? 2 bulan naik dekat RM13 satu tin. Gila. Belum cerita lagi makanan-makanan kita makan ketika terdesak. Dulu sarden makanan marhai, sekarang sarden makanan kayangan kak. Betul? Dulu sarden kita makan masa sesak. Sekarang kita sesak tak makan sarden. Sekarang kita sesak makan ayam. Balik dah. Itu belum cerita benda-benda lain lagi kita tahu sekalian. Belum cerita bil api. Bil api nak tanya orang lain pula. Abang, bil api abang pada bulan lepas bulan ni ada beza tak bang? Ke abang bayar je bang? Tak bayar? Oh, okey, oh bang. Bang, salam sikit bang. Ini namanya demokrasi terpimpin bang. Siapa yang bayar bil api? Laki tolong. Okey. Siapa yang bayar bil api? Angkat lagi, tolong angkat. Okey, Naim. Okey, berapa perbezaan bil api? Kita ambil contohnya taraf kucacar. Okey, bulan 3 dengan sekarang. Bulan 3 80. Sekarang
Sekarang 120. Rumah ada tak pasang apa tu, widescreen ke, pasang gaming set ke? Ada. Astro 4 biji ke? Ada. Tak ada. Peti ais berapa biji ke? Satu je. Satu je. Sebab orang kementerian kata, mungkin Dato' Syahna kata, oh rumah dia ada 3 peti ais, ada 4 mesin basuh. Orang kaya-kaya T20, maka itulah harga dia naik. Bukan tak ada? Ada. Guna sama je. Sama je. Naik RM40. RM40 tu bang, minyak boleh penuh jugalah untuk motor, boleh tahan lah sebulan. RM40 minyak motor. Betul tak? Betul. Kecuali lah kalau kita pakai bersih, RM40 tu 3 hari tahan. Ini hakikat tuan-tuan. Ini hakikat. Kepada orang yang menonton, jangan cakap saya mengarut. Saya tahu dekat orang chat tu nanti ramai akan kata Papa Berry mengarut, apa yang kau sembang ni dan sebagainya. Ini hakikat, ini fakta, ini realiti. Kegagalan anda untuk mengenal pasti masalah itu akan menyebabkan masalah itu akan sentiasa muncul sampai bila-bila. Langkah pertama untuk selesaikan apa jua masalah ialah dengan mengakui bahawa masalah itu wujud at the first place. Dan masalah pada kerajaan kita pada kali ini, pada yang dahulu ni, kerajaan Pakatan Harapan ini, mereka bukan sekadar tidak mengakui, mereka enggan mengakui masalah itu wujud. Bila mereka enggan mengakui masalah itu wujud, maka kita berhadapan dengan kerajaan ini kerajaan kami, maka ikut surat kami lah. Itu masalah dia. Bongkak kamu, sombong kamu. Kamu pernah sepentas dengan aku, tapi sekarang kamu sombong selepas kamu mendapat kuasa. Ha? Tani. Siapa lagi? Yang dulu-dulu lah. Yang sini, yang habis sini lah ni. Yang tempat pijak sekarang ni. Lepas tu dia tahu orang tamu temper, orang yang tak suka dia lagi berkilau lahat. Masalah dia. Minta maaf, terpaksa menyuarakan hakikat. Katalah benar walaupun pahit. Qul haq walau kana murad. Itu sabda Nabi SAW. Sekarang lori pernah lalu berpekir, dia mengucap 4-5 kali. Bang, angkat tangan bang, lawan Adam Ibrahim. Okey, dia angkat tangan, putih. Kalau kena saya tuan-tuan perempuan, bang lalu sebelah ni pun cakap angkat tangan untuk lawan Ibrahim. Dia angkat bang. Dia cakap, jangan main-main dengan saya. Sebab saya ni manis mulutnya. Lepas tu video 2. Jangan marah ya kakak ya. Jangan, saya tidak akan turunkan ilmu insya-Allah. Selingan, tak adalah kita garang sangat je tak. Tak apa, cik abang sayang tu sampai 4 tu. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, saya tidaklah mahu untuk mengambil masa tuan-tuan perempuan. Kerana apa? Kerana saya tahu banyak perkara yang boleh disampaikan oleh Haji Zaidi yang lebih bagus daripada apa yang saya sampaikan. Bahkan saya sebenarnya segan kerana saya berucap di hadapan seorang rakan yang saya anggap sebagai antara mentor saya juga, iaitu Wabi Viral, yang merupakan the first, orang kata apa, influencer social politik yang dapat silver play button dekat YouTube. Saya tengah kejar dia sekarang ni. Dan juga saya segan di hadapan Abang Zam yang merupakan seorang yang sangat-sangat luar biasa, depan Kak Dayang yang pernah menjadi calon PRU. Dan sudah tentulah saya sangat-sangat segan berhadapan di hadapan tuan-tuan perempuan yang jauh lebih veteran berbanding saya, jauh lebih berpengalaman berbanding dengan saya. Saya ini cuma satu suara kecil tuan-tuan, tetapi saya akan, ya Allah Akbar. Aku cakap suara kecil, kecil sungguh jatuh masalahnya. Tak apa dik, jatuh akan membuatkan kita bersemangat tu bangun. Kena ingat benda tu. Why we fall? Because then we can learn how to get back on. Tu kata-kata yang cerita Batman Begins. Jadi tuan-tuan sekalian, apa-apa pun yang paling penting, kita kena tahu hak kita sebagai rakyat. Kita berhak bersuara. Kita berhak untuk melahirkan unjuk rasa kita. Kita berhak untuk mengatakan kepada kerajaan, hey, anda telah melakukan perkara yang tak betul. Tetapi of course melalui saluran-saluran yang betul. Dan antara saluran yang anda boleh gunakan ialah melalui kami, influencer ini, untuk menyuarakan masalah-masalah anda. Kalau satu suara anda bersuara, mungkin mereka tidak akan dengar. Tetapi kalau ramai-ramai ini bersuara dekat Selayar Baru, dekat Selayar Indah, dekat Gombak Setia, dekat Hulu Kelang, dekat Templer, dekat Rawang, dekat Sabah Bernam, dekat Tanjung Karang, dekat Borip, dekat Banting. Kalau kita semua bersatu tenaga bergabung untuk menyatakan satu referendum kita pada 12 Ogos ini, kita membantah, menolak kerajaan yang kakistokrasi, atau dalam erti kata lain, kerajaan yang minta kaki ini tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita akan dapat menyampaikan suara kita kepada kepimpinan di atas.
Mudah-mudahan pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dengar referendum ini. Mudah-mudahan pada ketika itu Zahid Amini dengar referendum ahli-ahli UMNO yang menolak beliau. Sebab anda kata kalau mereka dengar tapi mereka tak layan atau mereka buat tak peduli, kita akan ajar mereka ketika PRU nanti, insya-Allah. Boleh? Satu perkara saya pesan kepada anda sebelum saya berlalu. Pada PRU yang ke-15 itu, bilangan orang Melayu yang tidak keluar mengundi ialah 35%. 35% of Malays tidak keluar mengundi. Sedangkan kaum-kaum lain 5% sahaja yang tidak keluar mengundi. Jadi macam mana kita kaum majoriti tapi kita tak mengundi? Kita kena jalankan tanggungjawab kita. Seawal umur 18 tahun, Ruk, kau keluar mengundi, Ruk. Keluar mengundi nanti Umur berapa tahun? Berapa tahun umur? 12. Okey, lagi 6 tahun kau mengundi. Yang tu umur berapa tahun? Dua-dua. Okey, confirm kena keluar mengundi. Saya ber-18 tahun 23 tahun yang lepas pun kena keluar mengundi juga masalahnya. Jadi semua kita tunaikan tanggungjawab kita, tuan-tuan. Tolong cek balik daftar pemilih anda. Tengok anda mengundi dekat mana, saluran mana dan macam mana pun, kan? Pastikan anda mengundi di tempat yang anda biasa mengundi. Jangan besok anda datang sebab anda kata tak payah cek lah, aku tak datang mengundi kat sini. Tengok cek daftar pemilih, anda disepak pergi ke Sabah Bernam. Benda pernah terjadi. Saya tak nak terjadi pada anda. Okey, tuan-tuan, apa-apa pun saya dah ucapkan terima kasih kerana meraihkan saya pada malam ini. Minta maaf atas segala kekurangan dalam ucapan saya. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang cantik itu hasil kelemahan diri saya sendiri dengan izin Allah Ta'ala juga. Apa-apa pun saya sayang anda semua. Saya berbicara bukan kerana saya bencikan siapa. Saya tak bencikan penyokong Parti Pakatan Harapan. Saya tak benci penyokong Parti Amanah. Saya tidak benci Amiruddin. Saya tidak benci Anwar Ibrahim. Saya membenci sebuah kerajaan yang kaki stokrat, yang tak gerti buat kerja, yang menyusahkan rakyat. Saya benci kepada penyelewengan. Saya benci kepada rasuah. Saya benci kepada kerajaan yang kedukut pada rakyat. Dan saya benci kepada mereka yang tidak yang mengesakan Allah Ta'ala. Yang apa-apa pun tuan-tuan sekalian, kita harap InsyaAllah pada 12 Ogos nanti anda pergi ke petak pengundian, anda undilah calon nombor 3 Haji Zaidi Talib, mantan YB di sini, dan kita akan kembalikan beliau sebagai YB di sini, insyaAllah. Jadi sekali itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Bye.